Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang teknik bacaan KWLH dalam subjek sains. Kita akan melihat dan mempelajari bagaimana teknik bacaan KWLH digunakan bagi subjek sains. Pengenalan tentang teknik bacaan KWLH. Ia diperkenalkan oleh Donald Gould 1986. Teknik ini ialah kembangan daripada teknik asal iaitu KWL. Pada peringkat permulaan, guru boleh memperkenalkan teknik KWL terlebih dahulu. Teknik ini digunakan untuk menjana pemikiran yang aktif melalui pembacaan secara kritis. Hal ini dilakukan dengan mengaktifkan pengetahuan lalu atau sedia ada untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Kemudian, murid akan membina soalan untuk memenuhi tujuan bacaan serta memantau pemahaman. Kalau kita lihat, KWLH adalah singkatan daripada perkataan bahasa Inggeris seperti know, want, learn dan how. Know adalah pengetahuan yang kita sedia ada. Want pula apa yang ingin kita ketahui. Manakala learn apa yang kita dah peroleh daripada bacaan yang kita buat tadi. Dan how bagaimana kita hendak merujuk kepada sumber yang lain ataupun untuk mendapatkan maklumat tambahan. Kalau kita lihat dalam carta ni, ia adalah macam carta alih lah. Teknik bacaan KWLH ni, ia bermula daripada know yang telah kita ketahui, pengetahuan yang kita sedia ada. Kemudian kita pergi kepada want, apa yang hendak kita ketahui. Jadi kita memerlukan bacaan di sini. Kemudian learn, kita telah pelajari dan diketahui. Ini adalah berlaku apabila selepas pembacaan kita tadi. Dan kemudian how, cara mengetahui sumber yang lain. Kalau kita lihat di sini, apakah tujuan teknik bacaan KWLH ini? Tujuannya adalah pertama, untuk mengaitkan pengetahuan ataupun pengalaman yang sedia ada. Yang kedua, mengenal pasti perkara yang sudah dipelajari dan perkara tambahan yang perlu diketahui lagi. Dan yang ketiga, menentukan maklumat tambahan. Dan yang keempat pula adalah untuk mengetahui maklumat semasa. Biasanya untuk teknik bacaan KWLH, kita memerlukan jadual seperti ini. Kita ada empat kolom dan 2 row. Jadi yang pertama sekali kita akan labelkan dengan K, dan yang kedua adalah W, yang ketiga adalah L dan yang keempat adalah H, di mana ia memberi makna know, want, learn and how. Jadi bagaimana kita nak mengisi jadual tersebut? Okey, kemudian nanti cikgu akan terangkan lebih terperinci ya. Biasanya jadual ini kita akan bahagikan kepada sebelum pembacaan dan selepas pembacaan. Untuk know dan want, itu adalah sebelum pembacaan. Manakala untuk learn dan how, itu adalah selepas pembacaan kita. Jadi untuk know, perkara yang telah diketahui, ia merupakan perkara yang telah diketahui tentang tajuk, kita sudah tahu, bahan dalam soalan dan ataupun petikan. Untuk kolom yang kedua ialah want, yang ingin diketahui. Ini adalah dilakukan semasa pembacaan. Jadi perkara yang ingin diketahui dalam petikan. Pada masa ini pelajar akan membina soalan, membina beberapa soalan yang ingin diketahui. Contohnya kalau dalam sains, apa yang menyebabkan pencemaran udara? Apakah sumber-sumber yang menyebabkan pencemaran udara? Dan juga ada juga mungkin soalan bagaimana kita nak mengatasi pencemaran udara. Okey, ini merupakan contoh soalan sains.
Ini menerangkan tentang pencemaran plastik, pengurusan cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Jadi ini adalah tajuk utama bagi kajian dan tugasan kita. Jadi kemudian di bawah tu menceritakan tentang mikroplastik dalam rantaian makanan. Kemudian kita diberikan juga gambar rajah dan juga carta mikroplastik, dari mana bagaimana plastik itu boleh membahayakan semua hidupan, sama ada di laut dan juga di darat. Jadi dari petikan ini, pencemaran plastik, kemahiran yang kita sudah sedia ada, apa yang kita sudah ketahui adalah kita tahu bahawa pencemaran plastik itu memberi kesan yang buruk kepada hidupan. Okey, contoh soalan ataupun aktiviti sains tu. Okey, jalankan aktiviti ini secara berkumpulan di sekitar sekolah ataupun kawasan perumahan anda yang selamat untuk mengkaji pernyataan yang berikut. Pencemaran plastik ialah pengumpulan produk plastik yang memberikan kesan buruk kepada alam sekitar, hidupan liar, habitat hidupan liar dan manusia. Tambahan pula, struktur kimia kebanyakannya plastik menjadikan plastik tahan terhadap proses perebutan semula jadi dan mengambil masa yang lama untuk terurai. Jadi, bagaimana kita hendak mengaplikasikan teknik bacaan KWLH tadi merujuk kepada soalan ataupun aktiviti sains ini? Ia berkenaan dengan pencemaran plastik. Apa yang kita ketahui adalah pencemaran plastik itu memberi kesan yang buruk kepada hidupan. Tak kira itu hidupan liar, habitat dan juga manusia. Jadi kemudian cikgu akan mengajar cara kita hendak menggunakan teknik bacaan KWH dengan menggunakan jadual yang kita sudah kenalkan terlebih dahulu tadi. Okey, ini adalah jadual yang cikgu sediakan untuk kita memahami petikan tersebut dengan lebih teliti dan boleh menjawab soalan dengan lebih baik dan betul. Okey, di kolom yang pertama adalah K, no. Okey, soalannya dibincangkan tentang dan kaji tentang pencemaran plastik. Jadi pengetahuan kita sedia ada ialah tadi pencemaran plastik memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan juga benda hidup. Kemudian kita lihat pula yang kolom kedua, W ataupun 1. Adakah plastik boleh diuraikan dengan mudah? Itu adalah perkara yang kita hendak ketahui. Kemudian soalan yang kedua, kita keluarkan lagi, apakah sumber utama pencemaran plastik? Kemudian soalan yang ketiga, bagaimanakah kita hendak mengatasi pencemaran plastik? Dan juga kita boleh merujuk kepada gambar yang disediakan dalam petikan tersebut. Bagaimana pencemaran plastik boleh mengancam benda hidup daripada carta aliran tersebut. Bagaimana ia daripada ikan, ia boleh mengancam nyawa manusia. Kemudian kita lihat pula kolom ketiga. Struktur kimia kebanyakannya plastik. Menjadikan plastik adalah tahan dengan proses perebutan semula jadi dan mengambil masa yang lama untuk terurai. Sumber utama plastik ialah sisa plastik yang berasal daripada pelbagai jenis produk plastik seperti botol dan juga peralatan elektronik yang dibuang. Jawapan juga kita boleh peroleh daripada carta ataupun gambar rajah yang disediakan dalam soalan. Okey, untuk kolom yang terakhir iaitu how ataupun H, maklumat tambahan berkaitan dengan pencemaran plastik. Contohnya kita nak dapatkan apakah akta yang berkaitan dengan pencemaran. Kemudian kita nak tengok apa denda dan penalti yang pihak berkuasa boleh kenakan bagi individu yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita juga boleh merujuk bab kelestarian alam sekitar dalam muka surat 47, buku teks sains
Dan juga kita boleh merujuk kepada internet dan juga majalah alam sekitar. Okey, rasanya sampai sini sajalah perbincangan kita tentang teknik bacaan KWH dan mengaplikasikannya di dalam subjek sains. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye-bye.